Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap belaka? Makan belaka dah? Tadi kelas napa dengan Ustazah Saidatina Aisyah tadi? Kelas napa? Kelas napa pula? Kelas bahasa Arab tak? Belajar napa ni? Belajar isim fa'il ke? Belajar tarakib ke? Kongsi sikit dengan Ustaz. Ustaz tak tahu kau. Isim fa'il. Oh, isim fa'il. Belajar tentang kalimat Kalimat yang terbahagi pada 3 tu. Isim, fa'il dengan harfun. Yang tu kan? Okey sebelum kita mula kelas ni, marilah kita bersama-sama membaca umum kita Al-Fatihah dan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amin ya rabbal alamin. Nak tanya, dekat rumah ada air belaka? Dekat rumah ada air ke? Siapa rumah dia ada air tak? Edina? Ada. Oh, ada tak air? Tak. Ada rumah ada air dah. Ada rumah ada dah. Rumah Ustaz ada dah. Alhamdulillah. Ada pernah sehari 2 hari tak mandi. Lepas tu beli air botol untuk mandi. Okey, jadi sebelum kita mulakan tajuk pembelajaran pendidikan agama Islam hari ni, Ustaz nak tunjuk kepada awak satu video. Nak tunjukkan awak satu video. Video ni menarik juga. Awak mesti suka punya. Nak share tak? Attack. Okey, attack. Al-Quran kawan kita. Assalamualaikum Ustaz Musa. Waalaikumsalam. Ustaz baca apa tu? Ini? Oh, Ustaz baca Al-Quran. Al-Quran? Bukan baca dekat masjid ke? Al-Quran ni boleh baca kat mana-mana. Senang dapat pahala. Senangnya nak dapat pahala. Al-Quran kawan kita. Mari kita amal bersama. Pandang, pegang, dengar, baca. Seronok dapat pahala. Pandang, letak di tempat mulia. Pegang, wuduk mesti ada. Mari kita amal bersama. Al-Quran kawan kita. Dengar, duduk, diam sahaja. Baca jelas sentiasa. Mari kita amal bersama. Al-Quran kawan kita. Banyaknya pahala dapat dengar Al-Quran. Senang kan? Kenapa ni? Nak dengar? Nak dapat pahala. Senangnya nak dapat pahala. Al-Quran kawan kita. Mari kita amal bersama. Pandang, pegang, Dengar baca.
seronok dapat pahala. Pandang letak di tempat mulia, tenang duduk mesti ada. Mari kita amal bersama, Al-Quran kawan kita. Dengar, duduk diam sahaja, baca jelas sentiasa. Mari kita amal bersama, Al-Quran kawan kita. Yeay! Senangnya dapat pahala. Petang nanti ada tadarus Al-Quran dekat masjid. Nak ikut? Nak! Mama, Nana. Faris, Sarah. Hai. Jom. Senangnya nak dapat pahala, Al-Quran kawan kita. Mari kita amal bersama, pandang pegang, dengar baca, seronok dapat pahala. Pandang letak di tempat mulia, pegang duduk mesti ada. Mari kita amal bersama, Al-Quran kawan kita. Dengar, duduk diam sahaja, baca jelas sentiasa. Mari kita amal bersama, Al-Quran kawan kita. Bila membaca kitab Al-Quran, diberi pahala 10 kebaikan. Bila membaca kitab Al-Quran, Mendapat syafaat pada hari akhirat. mari kita amal bersama. Senangnya nak dapat pahala, Al-Quran kawan kita. Mari kita amal bersama, pandang pegang, dengar baca, seronok dapat pahala. Al-Quran kawan kita. Alhamdulillah. Okey. Habis dah tadi video tadi. Video tadi tu awak semua kenal tak kartun Omar dan Hana tu kan? Dia cerita tentang kita hendaklah jadi Al-Quran ini sebagai pegangan dalam hidup kita. Kita kena jadikan Al-Quran ni, kita kena masukkan Al-Quran ni dalam aktiviti rutin harian kita. Sebab apa Al-Quran ni? Okey, saya nak tanya, kenapa Al-Quran ni kita disuruh untuk belajar Al-Quran? Kenapa dalam agama tuntut kita untuk kita belajar mengaji, belajar untuk baca Al-Quran, belajar untuk faham Al-Quran? Kenapa mak ayah kita hantar kita ke sekolah, ke kafar dan sebagainya untuk kita belajar tentang Al-Quran? Ada siapa nak bagi pendapat? Danish. Kenapa kita disuruh untuk belajar Al-Quran, Danish? Kenapa, Danish? Dapat pahala. Dapat pahala, betul. Dapat pahala. Selagi sebab apa kita disuruh untuk belajar Al-Quran ni. Al-Quran ni dia menjadi pembimbing. Al-Quran ni, Zalikal Kitabul la Raiba Fih. Kitab Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada orang beriman, kepada orang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Zalikal Kitabul la Raiba Fih. Kitab ini tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. So sebab tu kita disuruh untuk belajar tentang Al-Quran. Apa saja yang melibat Al-Quran, sama ada membacanya, memahaminya, mentadaburnya, kita dituntut supaya untuk belajar. So jadi belajar untuk baca Al-Quran ini adalah hukum dia fardu apa? Belajar baca Al-Quran ni hukum dia apa? Fardu apa? Nurin.
belajar baca Quran ni dia berapa Nurin lagi? Berapa Nurin keluar tu? Sebab apa kita belajar Al-Quran ni termasuk dalam fardu apa? Ilya, baca Quran ni termasuk dalam fardu ain. Kalau awak ada masalah tak boleh cakap, awak mesej dengan ustaz mesej dalam chat tu, awak tulis ke. Okey, jadi belajar Quran ni adalah fardu ain, wajib. Tapi belajar tajwid itu wajib ke tak? Apa hukum kita belajar tajwid? Apa hukum kita belajar tajwid? Tajwid ni kita belajar cara hukum-hukum lah. Hukum-hukum untuk baca Al-Quran lah. Ada idgham ma'arunah, ada idgham bil larunah, ada tentang ikhlas, ada tentang hikfah hakiki dan sebagainya. Macam-macam hukum ada dalam tu. Cara untuk baca Al-Quran. Apa hukumnya kita belajar tajwid? Apa hukumnya? Ustaz kata tadi belajar baca Al-Quran tu wajib. Tapi sekarang ni Ustaz tanya pula, apa hukumnya kita belajar tajwid? Adakah ia tergolong dalam fardu ain ataupun fardu kifayah? Iman, belajar tajwid ini termasuk fardu ain ke fardu kifayah? Okey. Fardu ain. Fardu apa? Tak dengar. Fardu ain. Fardu ain. Jawapannya bukan. Jawapannya adalah fardu kifayah. Belajar tajwid ini adalah fardu kifayah. Kalau sekiranya kita boleh baca Al-Quran dengan baik, kita boleh baca Al-Quran dengan betul tanpa kita belajar tajwid, maka dibolehkan. Sebab belajar tajwid ni bukannya wajib. Sebab ada orang dia tak tahu tentang hukum tajwid, tapi dia boleh baca dengan baik. Al-Quran. Ada orang jenis macam tu. Ada, memang ustaz pernah jumpa. Ramai orang ustaz jumpa orang jenis gitu. Dia kalau tanya tentang hukum-hukum tajwid, dia tak tahu. Tapi bila kita semak bacaan dia baca betul. Semua tajwid itu kena. Bacaan-bacaan dia, hukum-hukum hakam dia dalam ayat Al-Quran tu betul. Ada jenis orang gitu. So, belajar tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah tahu kan? Maksudnya harus lah. Maksudnya kalau tak. Tapi, of course lah, kalau kita belajar sekarang ni, kita kena belajar hukum tajwid kan. Sebab, bila kita belajar hukum tajwid, ia memudahkan kita untuk faham dan mempercepatkan kita untuk belajar Al-Quran kan. Tapi ada juga setengah orang, dia tak tahu pun tentang hukum tajwid, tapi dia boleh baca Al-Quran dengan baik. Ada. Okey, jadi boleh agar tak? Ustaz nak ajar tentang tajuk apa hari ni? Boleh tak awak agar? Ustaz nak ajar tajuk tentang apa hari ni? Okey, hari ini Ustaz nak sambung yang Ustaz Ali ajar tu. Yang dulu Ustaz Aliyah ajar hukum nun sakinah dan tanwin. Tapi sekarang ni Ustaz nak sambung yang Ustaz Aliyah dah ajar lagi, iaitu hukum mim sakinah. Hukum mim sakinah. Ustaz share kejap. Okey, boleh rekod dah. Okey. Muka surat 19. Okey, so hari ini kita nak belajar tentang hukum mim sakinah, sambungan daripada hari itu, hukum nun sakinah dengan tanwin. Okey, tapi Ustaz tak mau pakai buku teks ni, sebab pakai buku teks ni dia macam pening sikit. Ustaz nak pakai satu slide lah.
Satu slide yang memudahkan awak. Okey, hukum min sakinah. Okey, awak boleh tengok. Okey. Mim sakinah dia terbahagi kepada 3. Ada 3 hukum mim sakinah. Iaitu apabila mim mati bertemu dengan mim yang berbaris, sama ada tak kira lah mim tu berbaris atas ke bawah ke apa ke, dia akan jadi idgham mithlain. Kali kita belajar apa itu idgham mithlain. Okey, begitu juga kalau apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, dia akan jadi ikhfa syafawi. Nanti kita akan belajar bagaimana kita nak baca bacaan hukum ikhfa syafawi. Okey. Yang ketiga adalah izhar syafawi. Izhar syafawi ni adalah mim mati bertemu dengan huruf selain daripada huruf ba dengan mim. Selain daripada huruf ba dengan mim, iaitu huruf a, ta, tha, ja, ha, kha dan lain-lain tu. Dia ada bacaan dia. Dia ada bacaan dia. Nanti kita akan belajar. Okey, jadi yang pertama sekali adalah mim mati bertemu dengan ba, iaitu ikhfa syafawi. Nampak Nampak tak? Nampak tak Ustaz share ni? Nampak. Okay. Jadi ikhfa syafawi ni apabila huruf mim sakinah iaitu mim mati. Mim sakinah ni mim matilah yang dia ada macam tanda macam huruf da kat atas tu. Antara tanda huruf da kat atas tu tanda dia maksudnya dia mati. Dia baca secara mati. Okey. Apabila huruf mim sakinah dia bertemu dengan huruf ba yang berbaris dalam 2 kalimah, maka ia akan dibaca secara dengun dengan 2 harakat. Okey, kita tengok pula dekat bawah. Okey. Contoh ikhfa syafawi. Lasta alaihim bimusaitir. Jadi apabila mim bertemu dengan huruf ba, dia akan dengun secara 2 harakat. Dia akan baca lasta alaihim bimusaitir. Danish, cuba baca Danish. Yang Ustaz sebut tadi tu, cuba baca. Lasta alaihim bimusaitir. Okey, kena. Memang kena awak baca. Muhammad Mukris, awak pula baca. Mukris, baca. Balik. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Awak dah cukup dengung tu. Dengar Ustaz baca sekali lagi Lasta alaihim bimusaitir. Ni, awak kira dengan bila awak dengung tu, alaihim, awak kira dengan jari awak. Alaihim bimusaitir. Baru tepat. Sekali lagi Mukris. Sekali lagi. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Pandai Muki, betul. Okey, Danish pula. Danish pula. Haziq. Ya. Haziq, baca yang fabashirhum. Fabashirhum bi'azabin alim. Sekali lagi. Dengung tak cukup tadi tu. Fabashirhum bi'azabin alim. Ya, baru cukup. Okey, Aisyah. Baca pula Aisyah. Bawah Aisyah. Wa ma sahibukum. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya, betul. Dayana. Baca pula. Fahkum bainahum. Dayana. Ada kedok ni. Aduh. Okey, Haikal. Haikal baca Haikal. Fahkum bainahum. Derah Haikal. Kita nak ambil derah ni Haikal. Ustaz nak ambil ni je. Ya. Fahkum bainahum.
Sikit lagi kan? Sikit lagi. Fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Okey. Okey lah tu. Boleh lah. Okey, seterusnya. Awak semua dah boleh baca dah. Ikepat apa? Ikepat syafawi. Ikepat tu maksudnya tersembunyi. Disembunyikan. Maksudnya kita dengung tu, kita sembunyikan. Kita dengung dengan menyembunyikan huruf mim tu. Okey, seterusnya. Idgham mithlain. Apabila huruf mim sakinah bertemu dengan huruf mim dalam dua kalimah, maka ia akan dibaca secara dengung dengan dua harakat. Lebih kurang sama je macam ikhfa syafawi tadi, tapi idgham mithlain ni lain. Kalau macam tadi ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan huruf ba. Tapi kita nak kenal idgham mithlain ni, huruf mim bertemu dengan mim, dia akan jadi idgham mithlain. Bila orang tanya ni apa bila dengung dua harakat, idgham mithlain. Ingat, masuk terus dalam pada kepala kita ni. Okey. Okey, contoh idgham mithlain. Ustaz baca dululah. Innaha alaihim muqsadah. Okey, sambung pula. Baca bawah. Ainatu. Wallahu min wara. Ainatu, baca Ainatu. Wallahu min waraihim muhit. Ainatu, kenapa awak tak baca dekat nun mati bertemu dengan huruf waw? Kenapa awak tak masukkan huruf waw tu dalam huruf nun? Kan situ kan idgham ma'arunah. Patutnya awak baca wallahu min wallahu min waraihim muhit. Sekali lagi Ainatu. Wallahu min waraihim muhit. Pandai. Okey, seterusnya siapa pula? Ilya, baca dekat qulubihim ma kanu yaksibun. Qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali lagi, sikit lagi. Dengar sikit lagi. Qulubihim ma kanu yaksibun. Alhamdulillah, hebat Ilya. Okey, seterusnya ulaika annahum mab'utsun. Siapa kita baca? Abid. Abid tak baca lagi. Ulaika annahum mab'utsun. Okey, Ustaz nak tanya. Ni tak ada kaitan lah dengan mim sakinah tu. Dekat ula tu, dia ada huruf mat dia bertemu dengan hamzah. Ia jadi apa kat situ? Mat wajib apa kat situ? Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Kenapa mat wajib muttasil? Sebab hamzah dalam satu kalimah. Yes! Pandai Abi. Bijak Abi. Okey. Kita pergi yang seterusnya dah. Okey. Izhar syafawi. Apabila huruf mim sakinah bertemu huruf. Okey, ini izhar. Izhar ni maksudnya jelas. Dia lebih kurang macam izhar al-halaki. Dia baca dengan jelas tanpa dengung. Okey, tapi ni lain sikit. Apabila huruf mim sakinah, dia bukan tanwin, dia bukan huruf nun mati, tapi dia mim mati. Mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Maknanya selain daripada huruf mim dan ba, contohnya macam alif, ta, za, ja, da, ha, qa, za, sin, shin, ta, za, pe, qaf, kaf. Selain daripada mim dan ba, selain daripada tu huruf yang macam tu, dia akan baca jelas tanpa dengung. Disebut sini kan, apabila huruf mim sakinah bertemu dengan huruf-huruf selain mim dan ba dengan menjelaskan sebutan huruf mim sakinah tanpa dengung. Faham tak maksud Ustaz? Jangan Ustaz naik ke atas je. Ustaz tunjuk ke atas je.
Okey. Kan kat sini awak nampak kan izhar syafawi ni kan? Okey. Selain daripada huruf mim dan ba, kesemuanya yang akan baca mim bila bertemu dengan selain daripada huruf mim dan ba, kesemua dia akan baca secara jelas tanpa dengung. Okey, contoh izhar syafawi. Wa khalaqnakum azwaja. Tengok, ada dengung tak? Ada ustaz baca dengung tak? Tak ada kan? Dia tak baca wa khalaqnakum azwaja. Dia tak ada dengung. Dia baca wa khalaqnakum azwaja. Jelas, jelas, soreh. Soreh biduni dengung. Jelas tanpa dengung. Wa khalaqnakum azwaja illa ramza wa hum farihun. Okey, Danish, baca Danish. Baca. Baca za tu Danish. Illa ramza. Okey, bagus. Mukris, baca pula dekat huruf fa tu. Tak. Dekat huruf fa tu. Baca. Fa. Dekat huruf fa. Fa. Nampak tak fa ni? Ni. Ni. Mah ustaz ni. Fa. Nampak. Wahum. Baca. Wahum farihun. Awak bunyi dengung tadi tu. Ustaz Kabar tanpa dengung. Baca kali lagi. Wahum farihun. Kenapa fa tu ada jadi dua harakat pula? Dia satu harakat je. Wahum farihun. Wahum farihun. Sekali lagi. Wahum farihun. Okey. Seterusnya Haziq. Huruf ta, kuntum. Haziq. Ada ke tak Haziq ni? Okey, Ainatul. Ya. Baca dekat kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun. Okey, nun mati bertemu dengan ta. Dia jadi apa kat situ? Dia jadi hukum apa kat situ? Nun mati bertemu dengan ta. Dia jadi dengung situ kan? Dia jadi apa yang ini tu? Dia jadi ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, betul Ainatu. Pandai Ainatu. Okey. Yang seterusnya, Imam Safia. Baca dekat huruf sin tu. Iman, ada tak Iman ni? Iman. Subhanallah, Iman. Oh, Imam tak ada. Aisyah. Baca dekat tu, Aisyah. Aisyah, baca dekat sin. Lam yamsashum su. Okey, bagus, Aisyah. Dayana, baca dekat fauqahum qahirun. Dayana, ada ke tak Dayana kan? Haikal, baca Haikal. Fauqahum qahirun. Ya. Fauqahum qahirun. Okey. Amsalakum yamshun fayamkutu fil. Ada mana? Baca mana Ustaz? Okey, awak baca dekat ni.
Fayamkuthu fil ard. Kaf, kaf. Saya baca ke Ustaz? Awak baca, awak baca. Awak baca siapa awak habis bawah tu. Siapa lam tu. Okey. Baca. Dengar Dayana, kita nak habis cepat ni. Nak habis ni waktu nak habis ni. فوقهم قاهرون Okey, betul. Baca lagi, baca lagi. فوقهم قاهرون Okey, baca lagi dekat bawah ni, dekat bawah ni baca lagi. Sa, shin, kaf, jim, baca. أمثالكم Okey, baca lagi. Yamshud. Okeylah. Start pergi ke bawah dah. Okey, contoh izhar. يمشون Yamshun. Okey. Okey, ni contoh-contoh dia kan. Ni pun sama juga. Ustaz rasa awak semua dah faham dah tentang izhar syafawi ni. Kalau selain bertemu, selain daripada hukum mim daba, memang akan jadi hukum izhar syafawi. Maksudnya, jelas tanpa dengung. Jelas tanpa dengung. Okey. Tapi sebelum... jadi Ustaz nak ingatkan balik dekat awak lah. Benda ni penting. Okey. Hukum nun sakinah dan tanwin. Okey, semua orang tahu dah kan? Nun sakinah tu macam mana kan? Nun sakinah tu yang tu. Huruf nun ni, atas tu ada macam tanda kosong macam tu. Tu maknanya dia mati. Dia mati dan tak hidup. Dia tak berbaris. Tanwin ni macam ni lah tanwin. Tanwin yang ada macam baris depan ni, dia ada macam baris atas, dua calik ni ke atas ni. Lepas tu kalau macam baris bawah dia ada dua calik. Ni tanwin ni kita panggil tanwin. Okey, jadi hukum nun sakinah dan tanwin ni dia ada 4 bahagian. Tadi mim sakinah dia ada berapa bahagian? Ustaz nak tanya, mim sakinah dia ada berapa bahagian? Abi, awak nak jawab dia kan? Ada berapa? 3. 3. Tepat Abi, pandai Abi. Tapi hukum nun sakinah dan tanwin dia ada 4 bahagian. Ingat molek dah? 4 bahagian. Okey. So kita macam refresh secara laju lah. Okey, apa itu izhar laki? Izhar laki ni terang dan jelas. Maksudnya menyatakan nun sakinah ataupun tajwid dengan terang dan jelas. Maksudnya kita baca jelas tanpa dengung. Sama je. Sama je dengan izhar syafawi tadi. Cuma izhar syafawi dia mim. Dia bukan nun. Dia mim. Mim mati bertemu dengan selain daripada huruf mim double lah. Tu je beza je. Tapi bacaan ni lebih kurang sama. Okey, ni antara adalah huruf-huruf izhar. Okey, apabila nun mati ataupun tanwin dia bertemu dengan alif, dia bertemu dengan huruf qa, dia bertemu dengan ghain, dia bertemu dengan ha, dia bertemu dengan ain, dia bertemu dengan he. Okey, kita tengok. Okey, jadi ni adalah makan. Makan pula Ustaz. Macam ngajar bahasa Arab pula. Okey, ni adalah tempat makraj, tempat keluarnya makraj huruf izhar, iaitu ia berada di ni, rongga tekak ni, halqum ni. Halq. Kat situ dia punya tempat keluar sebutan tu. Contohnya kita sebut kha. Kan kat sini kan dia bunyi kan? Tekak-tekak. Kha. Ghain, ain. Ha, a. Kan ada beza tu kan? Okey, jadi ni dia tunjuk contoh. Dia tunjuk contohnya nun mati ataupun tanwin, sama ada ia satu kalimah ataupun dua kalimah, dia bertemu dengan huruf hamzah. Okey, bila bertemu dengan huruf hamzah, dia baca macam biasalah. Yan auna. Dennis, sebut yan auna. Yan
Yanuna. Jelas tanpa dengung. Tak ada dengung Tak ada dengung. Okey, Ilyas sebut. Wa min ayatihi. Wa min ayatihi. Okey, wa min ayatihi. Okey, Nurin Irdina. Sedap nama Nurin Irdina. Okey, baca bisalamin aminin. Bisalamin amin. Okey, pandai belaka dah ni. Contoh, lepas tu yang seterusnya macam huruf ha ni sama juga. Dibaca dengan yanhauna. Dia terang. Dia tak ada dengung. Tak ada dengung, tak ada sembunyi. Dia tak sama macam air kepak. Asihrun hada yaumun huwa. Okey, awak faham dah ni tak? Begitu juga dengan huruf ain. Sama ada satu kalimah, dua kalimah ataupun tanwin. Apabila bertemu dengan huruf nun mati ataupun tanwin tu bertemu dengan huruf ain, maka ia akan baca jelas tanpa dengung. Huruf ha pun sama juga. Sama je juga. Ghin pun sama juga. Pasayun qiduna min ghislin. Ustaz ajar laju sikit dah sebab awak dah faham kan benda ni kan? Belajar dah kan? Wal munkhaniqatu wa in khiftum yawma idin khashi'ah. Okey, kita masuk kepada idgham. Nak sekali harung je, pantas macam itulah. Okey, apa dimasukkan idgham? Idgham ni kalau dalam bahasa Arab lah dimasuk dakhala asy-syai' fi asy-syai'. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Maksudnya adalah memasukkan hukum nun sakinah ataupun tanwin ke dalam huruf-huruf idgham. Jadi apakah huruf idgham tu? Huruf idgham kat sini adalah yaw, ya, waw, min, nun. Macam dulu waktu Ustaz belajar dulu, Ustaz buat formula. Ustaz buat macam sikatan gitu. Yauman. Bagi idgham ma'runah untuk ingat masuk dalam kepala otak. Bila kita ingat yauman, kita akan ingatlah 4 huruf ni. Ya, waw, min, nun. Yauman. Okey. Jadi idgham ni dia terbahagi kepada 2. Ada satu idgham yang memasukkan tapi tanpa dengung. Ada idgham dimasukkan berserta dengan dengung. Contohnya banyak sangat ayat. Okey, contohnya di bawah ni. Okey. Kalau idgham tanpa dengung ni huruf lam dan ra. Mir rabbihim. Dia terus masuk. Tapi tak ada dengung. Mir rabbihim. Man yawma idin. Min waraihim. Mim mahin. Itu huruf itulah. Itu idgham ma'runah lah. Iaitu memasukkan dengan dengung. Okey, idgham ma'runah. Siapa nak baca? Adriana, baca Adriana. Wa an yuhsyarunna subuha. Adriana, tolong baca. Nun sakinah bertemu dengan huruf ya yang jadi idgham ma'runah. Macam mana baca dia? Adriana, tolong baca. Adriana tak baca. Wa an yuhsyarunna sudduha. Sekali lagi. Wa an yuhsyarunna sudduha. Awak dengung tu tak cukup. Dia 2 harakat. Wa an Macam ni awak tengok. Wa an yuhsyarunna subuha. Wa an yuhsyarunna sudduha. Okey. Siapa pula dah nak menjadi mangsa seterusnya? Bukan mangsa lah, nak suruh baca je. Haikal Azfar, baca. Fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Baca. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Baca sekali. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Awak tak dengung situ. Awak tak idgham situ. Fasawfa yuhasabu hisaban jelas suara Ustaz. Ban yasira. Sekali lagi. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yes, pandai awak. Macam itulah. Okey, seterusnya huruf waw. Apabila nun ataupun tanwin
bertemu dengan huruf waw. Macam mana dia baca? Nampak ni Nun mati dekat waw ni. Ni. Yang Ustaz tanda tu. So yang akan baca awwalidihi syai'a. Awwalidihi syai'a. Mukris, baca mukris. Mukris. Ya. Awak baca awwa. Awwa. Awwali. Sekejap. Dengan 2 harakat mukris. Sekali lagi. Awwalidihi syai'a. Awwalidihi syai'a. Okey, ikut Ustaz dah. Awwalidihi syai'a. Awwalidihi syai'a. Yes, bagus. Seterusnya Pia pula. Nak kena. Siapa yang kena? Dayana. Tabbat yada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bagus. Power Dayana. Okey. Sekarang ni idgham ma'agunah, huruf nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf mim. Okey, baca macam ni. Fi jidha hablum mim masad. Baca seorang. Haziq. Ya. Baca dekat fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Okey, Ustaz nak tanya. Apabila da yang berada pada hujung ayat ni, apa hukum dia? Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Siapa jawab tadi tu? Haziq. Wah, pandai Haziq tu. Dia ada beza kan? Qalqalah kubra dengan qalqalah syura. Kalau qalqalah syura ni, dia bunyi getaran sebutan huruf dia tu dia slow sikit. Dia tak berapa kuat. Tapi kalau macam ni, fi jidha hablum mim masad. Mim masad. Dia macam dia bergetar kuat sikit. Okey, seterusnya fi amadin mumaddadah. Aisyah. Fi amadin mumaddadah. Alhamdulillah. Okey. Ni semua. Okey, idgham bila gunah pula. Idgham bila gunah ni sikit je. Okey, apabila nun ataupun nun sakinah ataupun nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf lam, maka dia akan idgham tanpa dengung. So, macam mana idgham tanpa dengung? Innahu dhanna an-lan yahud. Dia dekat tu. Nun mati dekat bertemu dengan huruf lam yang ada bersabdu tu. Dia baca innahu dhanna an-lan yahud. Ni susah sikit bacaan dia ni. Ainatu, baca Ainatu. Innahu zanna an lan yahud. Okey, sekali lagi. Innahu zanna an lan yahud. Dekat lain yahu tu kan nun mati bertemu dengan ya. Tadi kita belajar dah hang. Idgham ma'agunah. So bunyi awak kena bunyikan 2 harakat tu kat situ. Innahu dhanna an lan yahud. Sekali lagi ayat tu. Innahu zanna an lan yahud. Hebat ayat tu, pandai. Okey, seterusnya. Wailun likulli humazatil lumazah. Ilya, baca. Wailul likulli humazatil lumazah. Li kat situ dia bukan 2 harakat dia tak ada harakat kat situ. So kita baca wailul likulli humazatil lumazah. Sekali lagi.
Wailul likulli humazatil lumazah. Okey, pandai dia. Okey, yang ni idgham bila gunnah. Okey, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ra, maka ia akan baca idgham tanpa dengung. Ulaika ala hudam min rabbihim fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa Siapa kita baca? Habib. Baca? Ya. Mana Ustaz? Awak baca dua-dua. Ulaika ala hudam min rabbihim. Okey, baca bawah. Fahuwa fi. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Okey, menunjukkan awak semua ni faham. Okey. Sekarang ni macam Ustaz nak uji minda, nak tanya soal jawab dengan awak. Okey. Kat sini tanwin dekat huruf zai, dia ada tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Ia akan jadi apa hukum di situ? Idgham ma'aguna. Idgham ma'aguna. Pandai. Okey. Seterusnya. Dekat huruf dal ni, dumma. Dia bertemu dengan huruf min. Dia jadi apa? Idgham ma'aguna. Idgham ma'aguna. Okey, awak tahu belaka dah. Okey. Ni pula. Nun mati bertemu dengan huruf lam. Dia jadi idgham apa? Idgham bila guna. Idgham bila guna. Bijak. Okey, ni pula. Ni dekat zai ni. Dekat zai pula. Dekat nun mati ni. Nun mati ni dia bertemu dengan huruf ra yang bersabtu. Dia jadi hukum apa? Idgham bila guna. Idgham bila guna. Betul, awak faham belaka dah. Okey, iklab pula. Okey, iklab ni adalah menukarkan bunyi nun sakinah tanwin kepada bunyi huruf mim apabila bertemu huruf berserta dengung. Okey, jadi maksudnya apabila huruf mim. Okey. Menukarkan bunyi huruf nun kepada mim. Wa anta hillum bihadzal balad. Okey. Alright. Jadi menukarkan bunyi nun sakinah tanwin kepada bunyi huruf mim. Maksudnya kalau awak nak kenal iklab ni, dia akan ada tanda di atas huruf tu. Tanda mim kecil di atas huruf tu. Jadi apabila huruf mim kecil tu dia bertemu dengan huruf ba, maka dia akan serta-merta akan dibaca dengan secara dengung. Okay, contoh Ustaz tunjuklah. Huruf iklab ialah ba. Ba. Contohnya, bila awak tengok ada tanda kecil ni. Mim kecil ni kat atas ni. Dekat atas huruf lam tu. Dia ada mim kecil tu. Dia bertemu dengan huruf ba. Maksudnya gantikan baris yang kedua bagi tanda tanwin. Dia akan gantikan baris tu sebagai tanda tanwin. Jadi akan dengung lah. Dia akan baca wa anta hillum bihadzal balad. Lepas tu yang kedua ni terletak di atas nun sakinah. Mim kecil tu dia duduk atas nun sakinah, nun yang mati. Dan dia bertemu dengan huruf ba. So bila kita tengok gitu kita faham dah, oh ni iklab. Ada mim kecil itu bila ada je mim kecil tu di atas tanwin ataupun nun sakinah, nun mati, maka kita tahu dah. Kita tahu dah ia adalah huruf iklab. Ia adalah hukum iklab. Wa amma man bakhila wastaghna. Okey, baca seorang. Haziq, baca. Wa anta hillum bihadzal balad. Baca. Ni saya Ustaz. Awak baca dua-dua lah. Awak baca dua-dua. Wa anta hillum bihadzal balad. Okey, bawah segi. Wa amma man bakhila wastaghna.
Kalau awak belajar secara detail mengenai hukum iqlab ni, dia ada perbezaan ulama tau. Tapi kalau macam ustaz cerita dekat awak ni, ustaz takut macam detail. Takut macam awak macam keliru. Apa yang ustaz cuba campai ni kan? Apa yang ustaz cuba sampai ni kan? Takut awak macam keliru. Dia kalau dekat iqlab tu, dia ada beberapa cara bacaan. Dia ada dua cara bacaan. Pertama adalah kita dengung tanpa kita rapatkan bibir. Maksudnya di antara jarak dua bibir kita tu lebih kurang adanya sehelai kertas dekat kita punya bibir kita ni. Contohnya wa antahillu bihadzal balad. Ustaz rapat dah bibir tadi. Rapat tak? Dah rapat kan? Tapi ustaz dengung kan? Betul tak? Sekali lagi ustaz baca. Wa antahillu bihadzal balad. Dia ada khilaf cara baca dekat iqlab tu. Tapi awak tak usah pening lah sebab benda tu macam kalau dekat atas-atas lagi awak belajar lah benda tu. Dan ada satu bacaan lagi yang untuk awak dengung bila awak jumpa hukum iqlab ni, awak boleh baca secara rapat bibir awak ni. Syafatain, dia sebut syafatain. Syafatain ni dua bibir. So kita akan baca wa antahillum bihadzal balad. Boleh rapat bibir. So ada dua khilaf. Khilaf tu maksudnya perbezaan lah, perbezaan cara wajah bacaan. Dia boleh baca secara tutup bibir ataupun secara tak tutup bibir. Maksudnya jarak di antara dua bibir tu dia ada lebih kurang jarak dia sehelai kertas. Itu yang ustaz boleh bagi mudah lah untuk awak faham tu. Okey, jadi ni contoh iqlab. Ilya, baca Ilya. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Ilya, baca. In huwa illa rajulun bihi jinnatu. Dengung sikit, 2 harakat. 2 harakat situ. Awak buat 1 harakat. In huwa illa rajulun bihi jinnat. In huwa illa rajulun bihi jinnah. In huwa illa rajulun bihi jinnat. Okey, bagus. Seterusnya Danish. Awak terus baca dekat lanas fa'an bin nasiyah. Baca situ Danish. Lanas fa'an bin nasiyah. Okey. Seterusnya Mukris wa antahillu. Wa antahillum bihadzal balad. Al-balad. Wa antahillum bihadzal balad. Mukris dekat anta tu maksudnya engkau tu. Awak kena baca dengung sebab nun mati bertemu dengan huruf ta yang akan jadi ikfa hakiki. Jadi awak akan baca wa antahillum bihadzal balad. Sekali lagi Mukris. Tahillum bihadzal balad. Boleh tu. Okey, so iqlab awak faham tak? Okey, sekarang kita masuk ikfa. Okey, ikfa ni dalam bahasa Arab maksudnya adalah sembunyi. Daripada segi istilah punya pula, dalam hukum tajwid dia bermaksud menyembunyikan nun sakinah tanwin ke dalam huruf-huruf ikfa. Maksudnya ia dengung juga tapi huruf dia tu tak jelas. Huruf dia tu tak apa jelas. Contoh kalau kita dengung idgham. Kita sebut may yaumil jumu'ati may. Kan bunyikan huruf ya tu kan? Bunyi kan? Contohnya Ustaz bagi lagi contoh. Apa? Min wara.
min waraihim min dia muncul sikit dia masuk huruf waw tu. Dia dengung tapi dia masukkan dalam huruf waw ni. Tapi huruf kepak ni bila awak dengar orang baca, dia dengung tu tapi huruf tu dia tak bunyi dengan jelas sebab dia tersembunyi benda tu. Okey. So dia sama juga hukum dia. Nun mati ataupun tanwin juga bertemu dengan 15 huruf ikhfa tu. So huruf ikhfa ni ada 15 huruf ikhfa. So awak kena hafal benda ni supaya untuk awak tahu untuk dengung. Antaranya ta, ja, da, za, zai, za, sing, shing, to, so, to, pe, kof, kaf. Cukup 15. Okey. Tanda-tanda dalam resam Uthmani. Nun mati tidak diberi tanda mati. Tanwin tidak selari. Sa'idan tayyiba. Sa'idan tayyiba. Yantadhir. Walan taf'alu. Walan taf'alu. Naran talabta. Haziq. Cepat kita nak habis. Nilah. Nak habis. Baca Haziq. Ya. Awak baca tiga-tiga ni. Baca dengar. Yang tazir. Walang taf'alun. Narong talazza. Okey. Al-Jaina. Baca Ilya. Al-Jaina. Baca tiga tu. Anjayna. Dengung. Dia sembunyi. Dia dengung tu, dia sembunyi huruf tu. Dia tak bunyi huruf jim tu. Dia bunyi Anjayna. Wa in Ilya, awak perasan tak? Awak baca an. Awak dah izhar dekat tempat tu. Situ bukannya izhar. Situ awak dengung. Tapi awak sembunyikan bunyi huruf an tu. Dia tak bunyi huruf nun tu. So dia baca tengok Ustaz sebut. Mana bunyi huruf an? An tu izhar. Bila awak baca an, awak jelaskan huruf nun tu. Tapi sekarang ni dia tak jelas, dia sembunyi. Dia akan baca Anjayna. Sekali lagi. Anjayna. Dah betul. Awak bunyi izhar. Serius. Dia baca sekali lagi. Anjayna. Boleh awak buat dia tak bunyi dia bukan bunyi an. Dia bukan bunyi macam Doraemon tu. Doraemon dia bunyi an. Dia bunyi Anjayna. Aziz buat, Aziz boleh Aziz? Aziz buat, Aziz. Anjayna. Aziz. Aisyah buat, Aisyah buat Anjayna. Anjayna. Dengar Aisyah sebut tu, betul kan? Aisyah sebut tu betul. Aziz, awak pula. Anjayna. Yes. Dengar. Anjayna. Sekali lagi. Anjayna. Aziz punya tepat. Sekali lagi Ilya. Awak boleh buat. Anjayna. Boleh lah tu. Tapi awak kena baiki lagi lah. Kalau Ustaz nak betul awak sini mungkin tak cukup masa. Mana yang setakat Ustaz mampu je lah. Okey, hak lain pun sama juga. Nunshizuha insya'Allah abdan syakura. Ustaz Ilyas ada contoh kan? Okey, sama juga. Taza je 15 huruf dah nak kena. Okey, Abi.
Okey. Okey, salin. Okey, nampak tak? Nampak tak link Ustaz share tu? Dia ada dalam 15 soalan ke berapa tu? Tolong buka tu, lepas tu jawab. So, kenapa pengajaran awak dapat belajar hari ni? Mengenai ni hukum-hukum tajwid ni. Apa yang awak boleh dapat? Aisyah, kenapa awak boleh dapat? Selepas awak belajar hukum-hukum tajwid ni. Adakah awak rasa awak nak cerita, nak kongsi pengalaman awak ke? Awak rasa seronok? Boleh baca Quran dengan lebih baik. Boleh baca Al-Quran dengan lebih baik. Betul, Syah. Kita boleh baca Al-Quran dengan lebih baik. Sebab apa? Kalau kita baca salah, okey, kalau kita baca salah, tak betul, kita tak cuba untuk perbaiki bacaan kita, kita jadi berdosa lah. Takkanlah sampai ke tua, kita tak betul baca Al-Quran. Jadi kita daripada sekarang kena belajar. Kalau sekarang ni dalam situasi kita nak belajar, tak apa dimaafkan kalau kita buat salah. Tapi kalau kita tak mau belajar, kita stay baca salah, jadi kita baca tu saja, dosa je. Sebab tu penting kita belajar tajwid ni. Jadi tu kesimpulan untuk hari ni. Kita tutup majlis ilmu kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.